ketakutan. Dia pusing balik, dia lari tempat kita. Yang kita terpanjat ni, telinga dia. Tapi setiap kali kita gulung, kitanya reel, sotong tu datang lagi. Sekali lagi kita jumpa lagi. Kali ini kita bongkar spot tempat angka. Seperti dulu kita kongsi, sama juga tempat lain. Kali ini tempat lain juga kita kongsi dengan pengalaman seorang pemancing kita, iaitu saudara Juera. Okey, kisah ni terjadi dalam 8 tahun yang lepas di kawasan Changi. Kejadian ni tak disangka lah. Salah satu daripada kawan saya berbangsa Cina pancing dengan saya. Sedang kita pancing tu, kita dipanggil oleh kawan yang lain supaya beredar daripada tempat yang saya dan kawan saya yang Cina ni. Tapi kita tak tahu kenapa, apa sebab dia diorang panggil. Kita ada dalam 7 orang. Okey, jadi yang tempat kejadian ni cuma saya dengan kawan saya yang bernama Along. Waktu tu kita main lure, tapi suddenly kita nampak sotong banyak datang. So kita pun tukar umpan hidup untuk tangkap tu sotong. Tapi kejadian ni macam kita tak rasa ganjil lah, pasal dah nampak tu sotong berkumpul kan. Setiap kali kita kena tu sotong, kita nak naikkan, jatuh. Kita nak naikkan, jatuh. Jadi kita cakap, sudahlah, give up lah. Pasal dah beberapa kali cuba tak dapat. Tapi bila sotong tu hilang daripada pandangan, kita pun nak jalan lah, dah tak nak. Sotong dah tak ada, nak jalan. Tapi setiap kali kita gulung, kitanya reel, sotong tu datang lagi. Sekumpulan. Oh, kita turunkan lagi umpan untuk dapatkan. Dapat. Nak naikkan, jatuh lagi. Jadi yang kawan saya si Along ni dah start maki-maki. Tu dia pergi nampak, sebelah tu ada tong sampah hijau. Dia pergi nampak tong sampah tu, dia kencing. Dia cakap Cina apa, saya tak faham lah. Tapi apa yang dia bilang saya, macam dia maki lah. So kawan-kawan kita yang di sebelah sana tu dah terpekik-pekik. So kita lari. Saya dengan si Along ni pun macam, kenapa diorang panggil-panggil. Kita pun okey lah, nak tahu kenapa diorang panggil, kita jalan. Jadi bila kita sampai tempat kawan kita yang lagi satu grup ni, dia bilang, kau tadi di situ, kau nampak tak air putih atas tong sampah tu? Jadi saya pun macam, air putih? Saya ni memang penakut sikit. Saya dah macam kabur. Salah satu daripada kawan saya ni, nama dia Lan. Dia tak tahulah dia berilmu ke apa. Dia cakap apa, jangan takut. Dia pergi, tak tahu buat apalah. Dia sama tu Along. Jadi bila dia sama si Along ni pergi sana, Along ni macam ketakutan. Sampai tu tong sampah dia macam ketakutan. Dia pusing balik, dia lari tempat kita. Yang kita terpanjat ni, telinga dia jadi besar, bengkak, merah. So kita macam, kenapa Long? What happened? I don't know, very hot, dia bilang. Jadi kita macam panik . Bila kita panik, jadi diorang dah cakap, go back lah. So waktu kita nak patah balik pak pondok tu, nak ambil barang-barang kita, memang boleh kata 7 orang ni nampak tu benda. Betul?
betul-betul tempat pondok tu ni atas. So kita hege-hege sampai benda tu hilang, baru kita datang capai kita punya barang-barang, terus jalan. Sepanjang jalan tu kita nak ke kapak lah, nak balik ni. Dan kawan saya si Along ni dah macam hilang semangat ke atau apa. Diam, kita berbual pun dia tak nak cakap. Dia cuma cakap with me. Dia cakap itu je, with me. Kena rasul. Bukan rasuk lah, mungkin body je. Jadi saya pula cakap dengan kawan-kawan lah, bilang, kita jangan balik dulu. Kita duduk satu tempat yang ramai orang, kedai kopi ke apa, kita relax dulu kat sana. So kita pergi Simpang Bedok. Bila duduk kat Simpang Bedok tu, memang kita berbual pasal ni kejadian lah. So si Along ni cakap nak balik. Dia bilang dia nak balik, dia nak jumpa mak dia. So kita rasa macam takut apa-apa terjadi pada si Along ni kan. Ya kita balik lah. Tapi satu kereta yang balik, saya lagi 3 kawan lah. So bila sampai rumah blok si Along ni nangis. Dia nangis, dia bilang takut nak balik. Jadi kawan saya tu satu, dia ada nombor telefon Along ni rumah, dia telefon. Jadi bapa Along tu ambil dia. Ya kita cakap lah apa terjadi. Bapa dia cakap okey tak apa. So dia balik lah, kita pun balik. Kebesokan harinya dalam petang kita berkumpul lah tempat dah pancing Bedok 128. Itu memang tempat kita berkumpul lah selalu. So salah satu daripada kawan saya yang budak Cina juga, dia cakap yang Mak Along ada telefon dia lah, nak kita yang 7 orang tu pergi balik tempat tu untuk buat persembahan cara diorang lah, sembahyang apa dengan bakar-bakar. Jadi kita 7 orang, 2 budak Melayu, 5 budak Cina. So bila kita cakap yang kita tak boleh buat macam ni, jadi mak dia cuma cakap kau pergi sana je, ikut. Jadi kita pergi, tapi kita pergi siang. Kita pergi dalam pukul 8 lebih. Jadi bila sampai tempat tu, diorang start bakar-bakar semua. Habis si Along ni lah yang tunduk lah apalah, cakap dengan tak tahu lah kan, dia tunduk-tunduk tu. Dah habis semua, diorang dah bakar-bakar. Kita balik lah. Tapi dalam perjalanan kita nak pergi kapak tu, si Along pekik. Dia pekik, dia cakap apa, thank you. Dia cakap thank you. Habis dia cakap Maya okey dia. Kita tengok betul telinga dia dah macam biasa, cuma merah lah, dah macam biasa. So kita tak nak apa jadikan isu apa-apa. Kita pun jalan beredar balik. So balik, telefon mak bapak si Along ni. Bapak Along ni nak kita tuju pergi rumah dia. So kita pergi lah. Kita pergi, ingatkan ada apa. Kita pergi, sekali bapak dia marah kita. Bapak dia marah kita pasal bawa anak dia tempat yang bukan-bukan. So kejadian ni sampai sekarang saya boleh ingat. Pasal apa? Ketujuh-tujuh kita masih berjumpa. Ketujuh-tujuh kita akan sekali-sekali akan berbual pasal ni. Itulah kejadian yang saya lalui dan pengalaman saya yang seram lah. Kejadian ni yang sebenarnya terjadi di mana tu? Di kawasan Changi lah. Okey, kawasan Changi, di Changi Boardwalk. Pondok paling ujung sekali yang berdepan dengan batu besar tu. Oh, mungkin ni besar kemungkinan kawan anda tegur ataupun mengeluarkan kata-kata yang tak elok lah mungkin jadi benda tu ikut dia pulang. Itu saya kurang pastilah, tapi yang pastinya kejadian tu sekelip mata.
bila kita nampak telinga dia betul besar, macam bengkak gitu. Tapi kalau kena sapak, dia punya bengkak pun tak macam itu. Dia betul-betul nak kita nampak besar. Pasal dia cakap tadi kain putih kan. Kain putih bermakna biasalah. Kalau kita nampak kain putih tu biasanya tak lain tak bukan Cik Fatimah lah. Dia terokes lah. Itu dia. Betul, Jadi mungkin besar kemungkinan dia dah nampak makhluk tu. Jadi dari teguran dia ke apa ke percakapan dia tak betul, benda tu mengikut ataupun lain daripada makhluk Cik Fatimah tu, mungkin makhluk lain lah mungkin agaknya. Kita kurang pasti. Yang pastinya daripada apa yang kita tu bertujuh berkata is kemungkinan pasal si Alam tu kencingkan itu tempat di mana yang dia berdiri buat tong sampah tu. Yalah, bermakna itu tempat dia lah yang dikencingkan. Itu agak dalam pukul berapa tu kejadian tu? 11 lebih Malam. Pasal lupa. Kalau siapa yang pernah di sana mungkin kenal dengan satu abang ni yang selalu di sana. Pasal abang tu memang dia pekik-pekik pak kita. Jadi bila kita balik tu, kita lalu, memang kita lalu sebelah abang tu. Abang tu cakap sendiri, dia bang, aku pekik korang suruh jalan. Tu benda betul-betul tempat korang. Itu yang pastilah. Kalau tempat tu memang kita bertujuh je. Yang sebelah depan dulu, pondok yang pertama tu ada orang pancing juga, 2-3 orang. Tapi yang pasti kita ni 7 orang yang nampak ujung tu. Okey. Itu pertama kali saya main di sana. First time pancing tempat situ, first time kena macam itu. Okey, baik, itulah kisah kita bongkar spot tempat angker yang dialami oleh pemancing kita. Okey, Cik Juera dari kumpulan tim Tika. Sila subscribe Toklen Angler Media dan tekan lonceng bell. Terima kasih. Selamat malam.